Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita mulakan majlis pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz min suratil Ahzab ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Summa min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nabi man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Rawahul Muslim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri bagi melaksanakan salah satu kefarduan yang telah difardukan ke atas kita, iaitu solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan hati kita dalam keikhlasan. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan hamba-Nya yang istiqamah. Dan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kemudahan untuk kita terus melakukan amal ibadah, menambah amal kebajikan dan melaksanakan amal jariah, supaya dapatlah kita berbuat bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Aminin. Alhamdulillah juga kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat, daripada nikmat sejak kita lahir sehinggalah sekarang, khususnya pada dua nikmat yang sangat berharga dan bermakna dalam hidup kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan hati kita dalam keimanan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati perjalanan hidup kita. Moga-moga makin lama kita hidup di muka bumi ini, moga-moga makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga kita harapkan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga-moga dengan usaha kita mendekatkan diri kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan sebaik-baik pengakhiran, husnul khatimah, insya-Allah. Aminin. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi malam ini alhamdulillah dapat kita berkumpul dengan masa yang ada. Insya-Allah kita akan hidupkan dengan sebuah majlis ilmu yang mana di dalamnya penuh dengan keberkatan, insya-Allah. Dalamnya sama-sama kita akan zikrullah, ingat Allah. Dalamnya juga sama-sama kita akan bahaskan hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber kedua dalam pensyariatan Islam, yang mana moga-moga dengan hadis yang kita bahaskan ini, dengan hadis yang kita sama-sama bacakan ini, menimbulkan
menguatkan lagi rasa rindu dan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga ianya menjadi wasilah untuk kita lebih suka menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda kita kasih dan cinta kepada Nabi, salah satunya selain daripada selawat adalah dengan cara kita menghidupkan sunnah Nabi. Dan salah satu cara untuk kita menghidupkan sunnah Nabi dengan cara kita mempelajari hadis-hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Nabi sebut dalam sebuah hadis, telah aku tinggalkan kepada umatku dua perkara, selagi berpegang pada dua ini maka tidak akan sesat kita sampai bila-bila, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya kita membaca hadis, maka moga-moga makin bertambahlah rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi insya-Allah malam ini kita akan sama-sama bahaskan hadis yang ke-30. Okey, hadis yang ke-30 daripada kitab yang telah disusun dan dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Okay, yang diberi gelaran Mahyuddin, orang yang menghidupkan agama, yang sangat menyibukkan dirinya dalam menghidupkan Islam pada ketika itu, pada ketika zaman hidupnya beliau pada ketika itu. Okay, maka hadis adalah salah satu karya yang telah disusun, antaranya Arba'in Nawawiyah, dan kita telah sampai hadis yang ke-30. InsyaAllah sama-samalah kita bahaskan dan kita ambil seberapa banyak pengajaran yang boleh kita ambil untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian, insyaAllah. Hadis daripada Abi Sa'labah Al-Hashini. Okay, an Abi Sa'labah Al-Hashini Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu. Daripada Abu Sa'labah Al-Hashini, namanya Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, farada faraida fala tudayyi'uha, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan yang fardu, maka janganlah kamu sia-siakannya. Wa hadda hududan, dan Allah telah meletakkan satu batas, satu had, fala ta'taduha, maka janganlah kamu melampaui batas akannya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah Ta'ala telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu berani mengerjakannya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, dan telah didiamkan beberapa perkara kepada kamu sebagai rahmat untuk kamu, rahmatan lakum, ghaira nisyanin, bukan sebab lupa. Fala tahassu anha, maka janganlah kamu mencari-cari akan ianya. Hadis hasan, rawahu Darul Qutni wa ghairu. Hadis ini tarafnya hasan, diriwayatkan oleh Darul Qutni dan lainnya. Maka hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ringkas daripada perawi hadis Abi Sa'labah Al-Hashini, Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara utama dalam hadis ini. 4 perkara utama dalam hadis ini yang Nabi ingin sampaikan kepada kita, khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang perkara-perkara fardu. Innallaha ta'ala farada faraida. Allah Ta'ala telah menetapkan perkara fardu, perkara-perkara yang fardu, fala tudayyi'uha, maka janganlah kamu sia-siakannya, janganlah kamu mengabaikannya, janganlah kamu tinggalkannya. Itu yang pertama, tentang perkara-perkara fardu. Kemudian yang kedua, Nabi sebut dalam hadis ini, wa hadda hududan. Ada juga namanya had, ataupun dalam hukum fiqhul janayat kita belajar hudud. Ada hukum hudud, ada hukum ta'zir, ada hukum qisas.
Okey, jadi kat sini Nabi sebut hudud. Dan Allah Ta'ala telah tetapkan hudud, yang ini had, batas. Fala ta'taduha, maka janganlah kamu melampaui ataupun melangkah daripada had tersebut. Itu yang kedua, tentang hudud, had Allah. Wa harrama asya'a, dan beberapa perkara Allah Ta'ala telah haramkan. Allah Ta'ala telah haramkan. Yang pertama tadi telah fardukan, yang ketiga ini telah haramkan. Fala tantahikuha, maka Nabi pesan jangan kita sekali-sekali berani mengerjakan perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga, perkara yang ketiga. Dan yang keempat, Nabi sebut dalam hadis ini, ada perkara-perkara sakata an asya'a, ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala sunyikan, Allah Ta'ala senyapkan. Allah Ta'ala melalui baginda Nabi SAW tentang sesuatu hukum itu tidak dihuraikan, disenyapkan. Jika itu berlaku, maka Nabi pesan pada para sahabat, itu berlaku bukanlah sebab nisyana, bukan sebab lupa, nisyan. Nisyan lupa. Dalam doa khatam Al-Quran, min huma nusina, daripada apa yang telah kami lupakan, kan, doa khatam Al-Quran. Sebab tu manusia ni tak lari daripada sifat lupa. Asal kalimah juga insan, diambil daripada kalimah nisyan, lupa. Dia berkait rapatlah, manusia dengan lupa tu tak dapat dipisahkan. Okey, bukan sebab lupa. Ada beberapa hukum yang tidak dibahaskan, tidak disyarahkan, tidak diwar-warkan oleh Allah melalui baginda Nabi SAW. Maka pesan Nabi, jika itu berlaku, fala tahassu anha, janganlah kamu tercari-cari, janganlah kamu terkorek-korek, janganlah kamu berusaha mencari-cari akannya, tentang hukum tersebut. Maka empat perkara ini kita akan bahas dengan lebih lanjut, supaya kita dapat kefahaman yang benar, kefahaman yang tepat berkenaan tentang hadis ini. Adakah semua hukum kita tak perlu mencari-cari, atau adakah beberapa hukum saja yang Nabi sebut kita tak perlu bertanya-tanya? Nanti kita akan bahaskan bila kita sampai pada peringkat tersebut. Jadi hadirin-hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 perkara yang Nabi sebut dalam hadis ini. Maka kita akan cuba bahaskan satu demi satu untuk menambah kefahaman kita, yang mana hasilnya kita harapkan nanti dapatlah bantu kita perbaiki melakukan amal ibadah dalam kehidupan seharian kita. Kita faham, jadi kita kaitkan dengan kita punya kegiatan ibadah seharian, dan moga-moga ibadah kita dalam keadaan yang bertambah lebih baik, insya-Allah. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam hadis ini, innallaha ta'ala, Nabi sebut dalam hadis ini, innallaha ta'ala farada faraid, Allah Ta'ala telah mendatangkan perkara-perkara yang fardu. Maka fardu ini disebut di dalam ini adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan. Adapun dalam mazhab Hanafi, ada mazhab Hanafi, mazhab yang paling awal lah, yang muncul selepas zaman Nabi SAW. Dalam mazhab Hanafi, mereka ataupun imamnya Abu Hanifah membezakan antara fardu dan juga wajib. Beza dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sama, fardu sama dengan wajib, wajib sama dengan fardu, dua-duanya sama. Kalau kita sebut fardu, maka itulah yang kita maksudkan perkara yang wajib. Bila kita sebut yang wajib, maka itulah yang fardu, tarafnya sama. Namun dalam mazhab Hanafi dia berbeza. Berbeza sebab apa? Sebab berbeza dari pemahaman tentang penggunaan dalil. Fardu itu apa? Fardu itu adalah suatu suruhan yang ada dalil tentangnya. Suruhan ni maksudnya yang kena buat, tolabal fi'li, kena buat. Maksudnya kalau kena buat, kalau kita tak buat, maka kena buat dapat pahala, kita tak buat dapat dosa. Tolabal fi'li, itu namanya kena buat, wajib buat. Okey, maka mazhab Hanafi dia membezakan pada penggunaan dalil. Ayat Al-Quran disebut sebagai dalil, hadis disebut sebagai dalil ataupun nas. Okey, maka mazhab Hanafi membezakan antara dua. Dalil tu ada namanya dalil qat'i, ada namanya dalil zanni.
Tu memang unik sikit. Mazhab Hanafi ni dia detail, lebih sikit. Disebabkan pada ketika itu keadaan uruf, situasi, keadaan sekeliling yang menuntut untuk munculnya aliran mazhab Hanafi. Adalah dia punya kisah-kisah di sebalik itu. Hasilnya terlahirlah mazhab Hanafi. Dia lebih kepada mazhab yang banyak menggunakan kaedah logik. Logik seiring dengan dalil. Bukan logik sahaja. Kalau logik sahaja itulah yang terjadi, namanya Ahlud Dahri. Ahlud Dahri ni etis. Dia guna logik semata. Itu beza. Kalau mazhab Abu Hanifah, dia menggunakan logik dalam kaedah menggunakan dalil juga. Sebab apa? Sebab pada ketika zaman Imam Abu Hanifah ketika itu, beliau sangat susah mendapatkan sumber hadis. Pada ketika itu zaman tu berlaku banyak keadaan yang membawa kepada timbulnya hadis-hadis palsu, hadis-hadis rekaan, hadis-hadis yang ditimbulkan semata-mata kerana taksub akan sesuatu. Jadi benda tu berlaku. Imam Abu Hanifah pula jauh keadaan tempatnya daripada sumber hadis. Maka sebab itulah beliau menggunakan banyak kaedah-kaedah kias, kaedah-kaedah yang menuntut untuk meletakkan logik selari dengan dalil. Dia gerak dua-dua sekali, logik dengan dalil. Kisah tentang Imam Abu Hanifah masa kecil, umur 7 tahun, kita biasa dengar, berdebat dengan Ahlud Dahri. Ahlud Dahri ni orang etis. Orang etis ni dia punya dahsyat dia dah lama ada, daripada zaman tu lagi dah ada dah. Dia nak berdebat dengan gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi nak berdebat dengan guru. Tapi gurunya tak layan. Gurunya kata orang etis ni tarafnya tak sama taraf dengan guru Imam Abu Hanifah. Maka apa yang Imam Hanifah buat, Imam Hanafi buat, dia menawarkan dirinya yang masa itu ketika itu umur 7 tahun. 7 tahun, kalau kita 7 tahun kat sini darjah 1. Nak berdebat dengan orang yang lebih dewasa, orang etis. Pemikirannya sangat dahsyat. Sehingga kan orang etis ni, orang Ahlud Dahri ni kata, kalau orang tu mati bukan sebab ajal. Orang tu mati sebab sebab bumi dah panggil. Sebab bumi dah sampai masa dia masuk ditanam ke dalam bumi. Itu pemikiran orang etis. Kalau sekarang orang etis dia cakap Tuhan tu tak ada. Semua berlaku atas evolusi. Itulah antara contoh-contoh pemikiran etis. Dia hidupnya tidak berpandukan Tuhan. Maka sampai bila-bila lah kalau dia tak kembali ke pangkal jalan, maka sampai bila-bila lah hidupnya akan penuh dengan persoalan. Sebab dia takkan jumpa jawapan selagi mana dia tidak berpegang pada ajaran yang sebenar, yang mana kita memang semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada Tuhan. Allah Ta'ala dah tentukan segalanya. Jadi persoalan kita semua berbalik pada Allah Ta'ala. Dia tak beriman pada Tuhan, maka akan timbullah persoalan yang tidak ada penamat. Itu orang Dahri. Maka itulah antara kehebatan Imam Abu Hanifah. Dia berdebat dengan orang etis umur 7 tahun. Berdebat malah menang pula tu. Masa tu, zaman tu, kalau berdebat, siapa kalah dia akan bunuh. Siapa kalah debat dia akan dihukum bunuh. Dan orang etis tu yang nak berdebat dengan Imam Abu Hanifah tu, dia dah berjaya mengalahkan beberapa orang alim, orang-orang yang mahir agama. Dia dah berjaya kalahkan. Maksudnya orang tu telah berjaya dihukum bunuh. Kalah. Sampailah masa ditakdirkan Allah berjumpa dengan kanak-kanak masa tu Imam Hanifah. Dia bila jumpa dengan orang etis ni, kalau nak guna dalil dia tak terima. Al-Quran, ayat Al-Quran, hadis dia tak terima. Sebab dia sendiri tak berpegang pada wujudnya Tuhan. Maka kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, semua dia tak terima. Maka Imam Abu Hanifah ni dia gunakan kebijaksanaan dia. Dia lawan hujah orang etis dengan logik akal dia sendiri. Maka dia ringkaskan cerita, orang etis tu bagi soalan yang pertama. Bagi soalan pertama, dia bertanya kepada Imam Hanafi. Imam Hanafi. Soalan pertamanya dia tanya, kalau Allah itu ada, Tuhan itu wujud, di manakah Allah? Di manakah Allah? Soalan pertama dah memang susah nak jawab, di manakah Allah? Jadi jawapan Imam Abu Hanifah senang je. Memang dia dididik dengan pegangan akidah yang betul, memang dia dididik dengan ajaran yang betul.
jawabnya senang je, ikut logik akal juga. Dia cakap dekat orang etis tu, jawapan dia ada dekat diri kamu. Apa maksudnya? Macam nyawa. Nyawa ada dalam diri kamu. Dia kata orang etis tu, wahai orang etis, kamu ada nyawa kan? Dia kata ada. Nyawa tu dekat mana dalam badan? Nyawa tu dekat mana? Dekat kepala kah? Dekat bahu kah? Dekat jantung kah? Dekat bawah kah? Dia dah tak dapat jawab dah. Sedangkan nyawa pun dia tak dapat nak tentukan dekat mana, apatah lagi Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha suci. Allah Ta'ala tidak dapat ditentukan oleh makhluk. Okay. Soalan pertama dijawab dengan Imam Abu Hanifah dengan penuh kebijaksanaan. Kemudian Abu Hanifah dia tambah lagi hujah. Dia datangkan pula air susu. Datangkan air susu, segelas susu. Tunjuk dekat orang etis, tunjuk dekat orang etis. Ini susu. Okey, dalam susu ni ada lemak. Orang etis kata betul, ada lemak. Jadi dekat mana lemaknya? Dekat atas ke? Dekat tengah ke? Dekat bawah? Jadi orang etis pun tergamam. Betul juga. Dia tak dapat nak tentukan lemak tu kat mana. Kalau dia kata kat atas, kat bawah tu apa? Kalau minum bawah rasa lemak juga. Kalau dia kata dekat bawah, dekat atas minum rasa lemak juga. Jadi dia pun mati dengan hujahnya sendiri. Jadi makhluk pun susah untuk diungkapkan tentang keberadaan dia, apatah lagi Khaliq yang menciptakan makhluk. Maka tidak layaklah untuk kita bahaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala Maha Suci. Allah tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada arah, dan tidak berhajat kepada masa. Itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan makhluk. Okey, soalan pertama. Kemudian soalan kedua, orang etis pun tanya. Orang etis tu bertanya, kalau Allah Ta'ala itu ada, okay, setiap yang wujud tu akan ada sebelum dia dan akan ada selepas dia. Contohnya macam manusia, sebelum kita ada, contohnya ada daripada benih ibu bapa kita. Selepas kita akan balik kepada tanah ataupun mayat kita dalam pupuk. Jadi tanya, kalau Allah tu ada, sebelum Allah tu apa, selepas Allah tu apa? Makin pelik-pelik soalan dia, makin susah. Kalau orang yang tak biasa dengan akidah yang benar memang tak dapat jawab. Okay. Maka jawab Imam Abu Hanifah senang je. Pun sama juga guna logik akal. Dia tak gunakan ayat Al-Quran pun. Dia tunjukkan tangan. Cuba tengok tangan. Sebelum ibu jari, jari apa? Selepas jari kelingking, jari apa? Dia tengok. Semua tengok masa tu. Sebelum ibu jari, tak ada jari. Lepas jari kelingking pun tak ada jari. Dah. Orang etis pun pening. Orang etis tu pening. Dia kata, Imam Abu Hanifah pun kata, macam tu juga. Walaupun kita makhluk, kita tak dapat nak huraikan apa yang ada sebelum ibu jari dan apa yang ada selepas jari kelingking. Apatah lagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, yang bersifat qadim, lagi azali. Memang ada, memang sedia ada, tak didahulukan oleh sesuatu apa pun, dan tak ada yang datang selepasnya. Memang Allah Ta'ala tu bersifat azali, sedia ada dan maha kekal. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi etis pun dah terdiam, dua hujahnya dikalahkan oleh seorang budak yang berumur 7 tahun. Dia tercabar. Dan yang kali terakhir, soalan yang ketiga, dia tanya, kalau betul-betul Allah tu ada, apa kerja Allah Ta'ala sekarang? Apa yang Allah Ta'ala tengah buat sekarang? Dia tak nak mengalah. Orang etis tak nak mengalah. Jadi dia tanya, kalau Allah tu ada, apa kerja Allah sekarang? Apa yang Allah tengah buat sekarang? Jadi Imam Abu Hanifah kata, wahai orang etis, dari tadi kamu asyik bertanya daripada mimbar. Masa tu orang etis tu duduk kat mimbar, kat atas, supaya orang dengar. Lagi tadi kamu tanya, kamu duduk dekat atas mimbar. Jadi sekarang aku nak jawab, aku nak naik atas, kau pula turun. Jadi dia kata, okey, boleh, tak ada masalah. Maka orang etis pun turun. Imam Abu Hanifah pun naik. Bila dah naik ke atas, dia kata, wahai etis, sekarang Allah Ta'ala sedang melakukan pekerjaannya, iaitu mengangkat yang hak, meninggikan yang hak, meninggikan darjat orang yang benar dan menghinakan orang yang batil. Meninggikan orang yang benar maksudnya masa tu Imam Abu Hanifah dah naik atas, dah ditinggikan darjatnya, dan merendahkan orang yang batil, menghinakan darjat orang yang batil. Yang tadi asalnya ke atas, dia sekarang berada dekat bawah.
Begitulah juga apa yang Allah Ta'ala sedang kerjakan. Itulah pekerjaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah jawapan terakhir Imam Abu Hanifah yang masa tu umur 7 tahun je. Umur 7 tahun dapat jawab soalan. Kalau kita dapat soalan tu, kita lari. Orang tanya jual kepala budak kat mana, kita dah lari dah 7 tahun. Ni Imam Abu Hanifah, zuruf orang-orang dulu, yang orang-orang yang dekat dengan ilmu beza. Jadi itulah yang boleh kita ambil dan kita boleh terapkan dekat anak-anak kecil sekeliling kita. Kita dedahkan dengan Islam supaya mudah kuat pegangan akidahnya. Okey, itu sedikitlah berkenaan tentang mazhab Hanafi. Itu daripada asal kalimah fardu tadi, kita termasuk pula dalam penerangan tentang mazhab Hanafi. Sedangkan kita dalam di kawasan Nusantara ni berpegang pada mazhab Syafi'i. Boleh tak pilih mazhab lain? Boleh, tak ada masalah. Silakan, dengan syarat kena belajar. Mazhab Maliki kena belajar caranya, mazhab Hambali pun kena belajar caranya, mazhab Hanafi pun kena belajar caranya. Cuma dekat Malaysia, dekat Indonesia, dekat Nusantara ni kebanyakannya mazhab Syafi'i dan kebanyakan tempat mengajarnya mazhab Syafi'i. Sebab itulah lebih cenderung kita memilih mazhab Syafi'i. Nak tukar mazhab lain boleh, silakan, tak ada masalah. Cuma kena belajarlah, dan peningnya pun ada pelbagai ragam sikit. Ada yang pening lebih sikit. Tapi kena belajarlah. Kalau tak sanggup nak belajar, peganglah kita pada, taklidlah kita pada mazhab Syafi'i, kerana Imam Syafi'i itu orangnya sangat cerdas. Orangnya yang menyusun kitab usul fiqh, kitab al-um, usul fiqh. Usul fiqh tu ada pada mazhab Syafi'i. Dialah yang susun. Yang mana kalau kita belajar usul fiqh tu serumit-rumit subjek kalau kita belajar. Kalau kita belajar agama, usul fiqh dengan mantik, dua benda ni memang pening kepala kita nak belajar. Itu telah disusun oleh Imam Syafi'i. Menunjukkan betapa hebatnya orangnya, dan berpeganglah kita, bertaklidlah kita pada mazhab Imam Syafi'i. Senang, mudah. Sebab mazhab Syafi'i dia punya kaedah dia lebih suka, dia memilih jalan yang banyak pahalanya. Contohnya amalan-amalan tu, dia akan pilih amalan yang banyak pahalanya dan lebih selamat. Okey. Jadi dalam mazhab Syafi'i, fardu dan wajib sama. Sebab dua-duanya daripada dia ada dalil ayat Al-Quran, ada hadis, maka suruhan itu wajib. Maka fardu dan wajib adalah sama. Kalau kita jumpa dengan orang mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia akan berbeza. Apa itu fardu? Fardu lain. Wajib lain. Kita sama, dua-dua sama. Cuma kita dibezakan, fardu itu terbahagi pula kepada dua. Wajib dan fardu itu sama. Fardu itu terbahagi kepada dua. Fardu ain, fardu kifayah. Bukan fardu tak payah, fardu kifayah. Kifayah maksudnya cukup. Fardu ain, fardu untuk individu. Setiap seorang daripada kita semua kena buat. Kalau satu keluarga tu ada 5 orang ahli, 5 kena buat. 5 orang ahli keluarga kena solat subuh. Semua kena solat subuh. Kecuali kalau ibu yang tengah, atau ibu atau saudara perempuan yang tengah datang bulan, tak boleh lah. Yang lelaki, kalau solat subuh semua kena solat subuh. Itu namanya fardu ain. Dan ada namanya ilmu fardu ain, ilmu yang kita kena belajar. Kita sendiri kena belajar ilmu tu. Kalau kita tak belajar ilmu tu, dengan sengaja kita mampu, tempat ada, dah sedia, kita tak nak, maka kena hati-hati. Takut-takut kita dengan sengaja tak nak belajar ilmu fardu ain tu, takut-takut amalan kita rosak, semua yang kita buat tak sah, merugikan diri kita sendiri. Itu antaranya yang perlu dibelajar, ilmu fardu ain. Ada 3 ilmu fardu ain, iaitu ilmu akidah, ilmu usul, ilmu akidah, ilmu tauhid, kemudian ilmu fiqh, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu akidah ni tentang tauhid. Cukuplah dia belajar sehingga dia mengenal Allah. Kalau dia belajar 20 sifat 20 tu dia dah kenal, cukup kenal Allah. Orang kata lain tentang Allah semua dia dapat, dia tak terima. Yang dia pegang itu Allah Ta'ala maha sempurna, dah cukup sampai situ. Cukup sampai dia belajar, dia kenal Allah. Adapun huraian-huraian lain yang lebih lanjut, sampai dia boleh buat karangan buku, boleh membezakan sifat salbiah, sifat yang lain-lain, itu tambahan. Tapi kalau dia belajar, cukup dia belajar sifat tu, kenal Allah, cukuplah dia belajar sampai situ. Kalau makin belajar makin pening, maka dia kena tinggalkan yang pening tu, dia pegang pada yang yakin tadi. Itu tauhid. Kalau fiqh pula tentang hukum hakam. Hidup kita ni tak lari daripada hukum hakam. Daripada bangun tidur sampailah tidur balik, semuanya berkait dengan hukum hakam.
Baju kita kalau kita pakai tak suci, buat semayang pula. Semayang dah betul, baju pula tak suci. Macam mana kita punya semayang? Itu berkait dengan hukum fiqh. Kena belajar tentang hukum, tentang taharah, tentang wuduk, tentang solat, nak hilangkan hadas kecil, nak hilangkan hadas besar, cara-cara wuduk, cara-cara mandi wajib, kena belajar, wajib belajar. Kalau dia mampu, dia tak nak belajar, maka itulah yang akan menyebabkan diri dia dalam keadaan yang berdosa. Dia kata, Ustaz, tak apa, tak tahu kan, kalau tak tahu kan tak apa. Tak tahu tak apa, dengan tak nak tahu, beza. Tak tahu, sebab dia dah belajar, tapi dia tak jumpa perkara tu dikira tak tahu, tak berdosa. Tapi kalau dia mampu nak belajar, dia tak nak belajar. Dan sebab dia tak nak belajar tu, dia jahil tentang agama. Tu dah masuk bab lain. Tu dia dengan sengaja meletakkan diri dia dalam kebinasaan. Dia tak nak belajar. Tak nak belajar cara taharah, cara nak bersihkan najis pun dia tak nak belajar. Ada najis ada dekat depan rumah, dia ambil kain, dia lap pusing-pusing najis tu. Habis. Kalau ikut sebenar, pusing-pusing najis, dia tak basuh dengan bersih, najis tu tak hilang. Dia tengok mata dah tak ada, dari segi mata dah tak ada, dia kata dah bersih. Sedangkan ada cara bersihkan najis. Dia kena belajar. Baju pula, tengah semayang-semayang, tiba-tiba kawan kata masa semayang tadi ada tahi dekat bahu. Dia tak perasan. Jadi dia kata, oh tak tahu tak apa. Tak tahu tak apa. Dia pun tak ulang semayang. Sebab dia tak tahu hukum. Sedangkan kalau orang semayang, kalau baju dia ada najis, baru dia dapat tahu tu, dia kena pastikan najis tu kena masa bila. Kalau kena selepas dia habis bagi salam, maka tak perlu dia ulang. Tapi kalau kena masa sebelum dia bagi salam, maka solat dia tu kena ulang balik, sebab dia solat dalam keadaan yang najis pada hakikatnya. Adapun masa dia solat tu dia tak berdosa. Sebab kalau ikut hukum asal, kalau dia solat, tak boleh solat dalam keadaan najis. Kalau solat juga dosa. Tapi dia sebab dia tak perasan, dosa tu tak ada. Perbuatan dia tadi tak dosa. Tapi dia kena ulang balik solat dia, sebab sebenarnya dia solat dalam keadaan yang najis. Itu pun kalau ada yang tegur. Kalau tak ada yang tegur, orang tak perasan, kalau dah seminggu tahi tu kat baju, seminggu lah orang tak perasan, sampai bila-bila tak perasan, maka tak wajiblah dia ulang sebab tak perasan. Ni dah perasan. Dah perasan, dia kena pastikan bila kena tu. Kalau kena sebelum solat, kenalah ulang balik solat. Okay, itu dalam bab-bab fiqh. Bab tasawuf pula tentang hati. Nak bersihkan hati, sucikan hati, husnuzon dengan takdir Allah, bersangka baik dengan takdir Allah. Itu tentang hati. Jadi nak menghadap Allah, illa man atallah biqalbin salim. Semua yang kita ada kat dunia ni kita tak bawa untuk menghadap Allah, melainkan yang kita bawa bila menghadap Allah adalah hati yang sejahtera, hati yang bersih, hati yang selamat. Tenang je hati. Hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Sebab kat dunianya pun tenang, menerima takdir Allah dalam keadaan yang tenang. Walaupun susah, walaupun duka, walaupun sedih, masih lagi menerima dengan hati yang tenang. Itu antara 3 ilmu fardu ain yang kena belajar. Fardu ain ni individu. Setiap daripada kita kena ada, kena buat. Kalau tak buat, bersedialah kita mendapat namanya dosa. Sebab kita meninggalkan fardu. Yang kedua tadi fardu kifayah. Fardu kifayah ni cukup wakil buat, maka semua tak berdosa. Itu konsep dia lah. Kalau satu kampung tu ada seorang buat, satu kampung tak berdosa. Tapi kalau satu kampung semua tak buat, tak ada seorang pun yang buat, maka satu kampung dia akan menanggung dosa sebab tak buat. Sehinggalah ada wakil yang buat. Contohnya apa? Contohnya solat jenazah ataupun pengurusan jenazah. Ada satu kampung 50 orang, yang buat cuma 5 orang. Maka 45 orang lagi semua selamat, tak menanggung dosa, tak buat yang fardu kifayah tadi. Ataupun ada yang lain tentang fardu kifayah, itulah dia namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf menyuruh kepada yang baik, nahi mungkar mencegah daripada kemungkaran. Nahi mungkar. Konsep ni pun termasuk dalam fardu kifayah. Maksudnya dalam satu kampung tu kalau ada kemungkaran, kalau 50 orang, ada seorang je yang tegur, maka satu kampung tak berdosa. Tapi kalau ada 50 orang berlaku kemungkaran, ada orang datang masuk kampung tu, dia buat pesta minum-minum air arak, tak ada yang tegur, satu kampung menanggung dosa dan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab tak ada dia melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Cukup seorang je yang tegur, semua dah terangkat. Tapi kalau semua buat tak tahu, bahaya. Maka satu kampung tu dalam keadaan yang berdosa.
Itu namanya fardu kifayah. Kena buat seorang pun. Seorang yang buat pun dah cukup. Mengangkat tanggungan kepada yang lain. Itu fardu kifayah. Maka apa yang Nabi sebut dalam hadis ni, bila Allah Ta'ala dah beri yang fardu, faraid. Faraid dekat sini bukan faraid yang kita belajar 1/2, 1/4, 2/3, 2/6. Itu faraid lain. Faraid tu bahagian harta pusaka, yang kalau dekat dalam darjah khas, itulah yang paling susah. Yang kalau anak-anak murid kalau tengok berkerut, faraid lah tu. Ustaz ni kenapa 2/3, kenapa 2/4, dia kena tengok balik. Kalau anak lelaki, anak perempuan, apa nama dia, kenapa jadi asobah, kenapa ni tak dapat, itu namanya faraid lain, pembahagian harta pusaka. Harta pusaka kalau banyak, bagilah guna faraid untuk mengelakkan pergaduhan. Ni kalau yang tak guna faraid, dia guna wasiat. Konsep dah salah, pembahagian pula tak betul, bergaduh pula tu adik-beradik. Okey, tu pun menyedihkanlah. Okey, nak selamat kena guna faraid. Itulah yang telah diajarkan oleh Nabi. Tu faraid lain. Dalam ni faradha faraid. Perkara-perkara yang fardu Allah Ta'ala dah sampaikan, maka kena buat. Dan ada hadis Nabi juga sebut, sesungguhnya hamba-Ku yang paling dekat keadaan dia denganku adalah ketika dia banyak melakukan faraid, yang fardu-fardu. Allah Ta'ala sebut dalam hadis qudsi, sedekat-dekat keadaan hamba-Ku denganku. Maksudnya kita kalau nak rasa dekat dengan Allah, Allah Ta'ala kata apa dalam hadis qudsi itu, adalah orang yang sentiasa menjaga fardu-fardunya. Solat fardunya dijaga, puasa fardunya dijaga, zakatnya dijaga, mendekatkan diri dengan yang fardu-fardu. Dan hadis itu tambah lagi, Nabi tambah lagi, siapa yang selalu mengamalkan yang fardu-fardu, menjaga yang fardu, maka dia akan lebih mudah untuk menambahkan amalan-amalan sunat. Sebab tu kita bila ada amalan sunat, kita kena rajinkan diri buat sunat. Sebab orang yang rajin buat amalan sunat ni, maksudnya dia yang fardu dah settle. Bila fardu dah settle, ada hadis yang kita dah jumpa sebelum ni, sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, boleh tak kalau aku masuk syurga, masuk syurga, boleh tak kalau aku masuk syurga, cukup sekadar aku buat yang fardu, aku tinggalkan yang haram? Nabi kata boleh, cukup. Buat yang fardu saja dah cukup syarat nak masuk dalam syurga. Itu pentingnya perkara-perkara fardu. Dan orang-orang yang sentiasa jaga dirinya akan perkara fardu, dia akan lebih cenderung nak tambah lagi amalan-amalan sunat. Kenapa kena buat sunat? Kena bezakan. Kita ada seorang budak baru balik, umur 10 tahun. Kita dah 30 tahun. Dia sembahyang subuh 2 rakaat, kita pun sembahyang subuh 2 rakaat. Tak ada beza dengan dia. Kita yang dah 30 tahun hidup 2 rakaat, dia yang baru balik 10 tahun buat 2 rakaat juga. Jadi kita nak bezakan macam mana? Kita tambah dengan amalan solat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Lepas solat pun kita tambah lagi dengan solat sunat syuruk, tambah lagi dengan solat sunat duha. Barulah kita rasa ada beza rupanya kita hidup dah lama dengan baru kita hidup. Kalau tak, kita rasa sama je. Apa beza hidup dah 30 tahun nak banding dengan yang hidup 10 tahun. Lagi rugilah orang yang hidup 30 tahun kalau dia buat amalan yang sama macam budak 10 tahun buat. Tu perbezaan nak muhasabah diri kita, nak menggalakkan diri kita buat perkara-perkara yang sunat. Kalau bukan sekarang, kita buat bila lagi? Okay? Jadi yang suka buat yang sunat, maka insya-Allah fardunya settle. Bila fardunya settle, maka nak masuk syurga mudah jalannya. Oleh Allah Ta'ala dah sediakan tempat untuk dia dalam syurga Allah. Sebab fardu dah selesai. Solat fardu confirm dijaga. Amalan-amalan fardu lain, puasa, zakat, haji dah selesai, maka dia layaklah untuk masuk ke dalam syurga Allah, dan hatinya sudah pasti akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikit kita masuk pada yang kedua, wahaddah hududan. Hudud Allah, had-had Allah. Dalam syariat kita ada namanya hukum hudud. Contohnya kalau mencuri jumlah yang sampai nisab, maka kenalah laksanakan hukum hudud, potong tangan. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, kena potong tangan. Ataupun kalau apa lagi, kalau penzina kena rejam. Kalau apa lagi yang berkaitan dengan hudud, itulah yang popular, potong tangan. Dengan kalau yang berkahwin berzina kena rejam sampai mati. Tu antara hukum-hukum
hudud, maka Nabi pesan kalau ada yang hudud itu, maka janganlah ta'taduha, melampaui batas. Janganlah melampaui batas, jangan cuba-cuba melampaui hukum-hukum hudud Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencabar hukum Allah. Allah Taala adakan hukum hudud tu, tujuan dia untuk memelihara kita, meletakkan diri kita dalam kemudaratan. Okey, maka kenalah jaga. Nabi pun pesan tak taduha. Tak taduha ni maksudnya melampaui batas. Ada had tu, maka kita tak boleh melampaui batas tu. Kena bawah tu, kena jaga diri, kena jaga, tak boleh terlibat dalam perkara-perkara yang membawa kepada hudud. Okey, kena jaga. Maka itu termasuk dalam anjuran saranan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi malam ni kita dapat sempat bahaskan dua dahulu, tentang fardu dan juga tentang hudud. InsyaAllah pada pertemuan seterusnya kita akan sambunglah tentang perkara yang haram dan perkara yang disenyapkan. Okey, ada lagi dua perkara yang insyaAllah kalau kita bahas, kita akan dapatlah ilmu tambahan dan kefahaman tambahan tentang perkara yang haram dan juga perkara yang didiamkan. Jadi insyaAllah moga-moga dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini, moga-moga dapatlah kita tambah ilmu dalam kehidupan kita, dan paling penting dapatlah membantu kita menambah baik amalan kita sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita tutup dengan sedikit doa. Nauzubillahi samiyyin alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar sattar ya jabbar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.